Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua penonton kami secara langsung di mana saja anda berada. Betul, Tok Liza. Jadi kita di studio hari ini sedang memakai maflar ni, tanda menunjukkan solidariti kita bersama dengan negeri Palestin, dan semoga urusan mereka dipermudahkan, insya-Allah. Betul. Berkaitan dengan topik kita hari ini juga, Liza, kita lihat di dada-dada akhbar semuanya tentang isu Palestin ni semakin lama semakin penuh posting kita di sana. Betul, dan kita juga ambil tahu sebenarnya tentang isu di sana, dan kita nak tengok juga sejauh mana kesedaran orang-orang Malaysia mengambil tahu tentang isu di sana sebenarnya pada topik kita akan bawakan kejap lagi. Sebab ramai anak-anak muda mungkin memandang enteng tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita patut ambil serius tentang isu kesedaran semasa pada kali ini. Jadi bersama kita hari ini kita bawakan seorang yang tak lain tak bukan lagi bersama kita Cikgu Jinggo, perunding motivasi dalam segmen Prihatin Palestin. Baiklah, bersama dengan Cikgu Jinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bukan nama sebenar. Cikgu Jinggo bukan nama sebenar tau. Sihat, Cikgu? Okey, sihat. Alhamdulillah. Cantik kita pakai maflar ni. Betul. Betul. InsyaAllah. Apa cerita kita hari ni? Okey. Kita nak bercakap tentang macam mana orang-orang Malaysia, sejauh mana orang-orang Malaysia meningkatkan kesedaran tentang isu-isu semasa, khususnya untuk bumi Palestin. Mungkin di awal-awal ini Cikgu Jinggo boleh berikan pandangan sejauh mana sebenarnya kesedaran kita. Okey, dia kesedaran tu sekarang dia bertabar daripada information kan. Information datang daripada banyak sudut. Ya. Kalau sudut apa? Satu, media masa. Media masa takkan ini apa-apa. Dia push kalau anak-anak ni parents lah. Macam mana pengaruh parent tu dia mempengaruhi. Kalau parent tu cenderung ke kiri, dia ke kiri lah. Ya, betul. Sebab tu dia information tu datang juga sebab information datang daripada 3P lah. Dia ada formula awal Okey, awal dia 3P. Dia persekitaran, pengalaman, pendidikan. Dia akan bentuk dia. Itu information. Sebab ada orang yang 3P itu bentuk karakter dia sebenarnya. Lepas tu information datang, ada orang buat tak tahu. Betul. Sebab kita, persekitaran kita, pengalaman pendidikan kita, dia akan bentuk. Sebab tu hari ini kita tengok ada kelompok-kelompok yang dia sanggup ke depan, sanggup buat macam-macam sebab persekitaran dia. Macam ada yang setengah-setengah tu dia bukan tak support tapi persekitaran dia. Tapi dia bila mana ada information, dia akan plus dengan knowledge. Bila ada information, awareness, information dan knowledge. Knowledge kena carilah. Betul. Macam sekarang ni kita dah mula mencari. Mencari itu sama ada information datang pada media ataupun diberitahu. Kat sekolah diberitahu. Dia cari-cari dan itulah yang akan di hujungnya akan berlaku apa dia panggil participant kan. Dia menyertai majlis solidariti kan. Ya. Dia mula dengan apa tu? Information. Kalau dia tak tahu apa plastik ni, apa plastik ni kan. So dia mencari. Dia mencari. Dia mencari itu banyak ruang. Hari ini kita tengok dekat TV kita hari keluar. Kadang-kadang sebab tu tanggungjawab macam saya, parent, kena bagi tahu kenapa nak support Palestin. Sebab anak-anak ini dia tak tahu pun. Betul. Dia tak tahu. Sebab tu isu-isu baru ni bila mana anak ni bawa senjata misalnya kan. Sebab kita dia sensitif. Sebab anak ni tidak tahu, tak faham. Kadang-kadang tak tahu Palestin tu apa ya. Betul. Sebab tu bila mana dah ada information, tanggungjawab adult, tanggungjawab parent, tanggungjawab influencer juga. Dia masukkan knowledge. Sebab knowledge itu akan pergi ke next level apa tu? Skill. Dia skill itu yang membuatkan dia sanggup ambil effort, ambil tanggungjawab. Mungkin cara kita lah. Sama ada kita nak mungkin berbagai-bagai kan. Ada yang nak pergi demo, ada yang nak keluarkan duit. Macam saya sendiri pun sekadar bersimpati pada ruang saya. Kita tak publish, tapi tak semestinya tak support. Betul. Kita ruang kita. Betul. Saya setuju Cikgu Jinggo katakan tadi, peranan ibu bapa lah zaman-zaman sekarang ni anak-anak banyak orang kata banyak soalan-soalan. Jadi perlu gunakan media-media ini untuk kita nak sampaikan maklumat khususnya kepada orang-orang muda pada zaman sekarang. Dia ibu bapa juga. The karakter ibu bapa. Dia mempengaruhi. Ada orang yang kadang tu saya tengok satu game yang dekat ni dia membayangkan menembak itu menembak
golongan yang nak diperang tu. Dia dah ajar anak dia, sekarang tembak. Jadi kita bayangkan anak tu terinstall. Begitulah keadaan dia kan. Peranan parent sebab anak ni tak tahu apa. Dia information and awareness, dua perkara berbeza kan. Jadi itulah pandangan saya. Jadi bila kita nak tengok penyertaan, dia bergantung pada apa tadi? Persekitaran, pengalaman orang tu dan kesedaran orang Malaysia tak sama dengan kesedaran anak Palestin bagi tak mengalami. Betul. Sebab tu hari ni bila mana kita dinampakkan untuk mengalami peristiwa tu information. Anak-anak yang menangis kadang-kadang kan. Sanggup tengok tak? Tak. Saya tak sanggup tengok. Saya Saya peribadi sebagai sebab saya tak pernah tengok. tak pernah. Orang tanya saya tak tengok, saya tak sanggup tengok. Betul. Anak-anak kecil yang berlari-lari yang saya pun tak tahulah, tapi tak semestinya tak support. Betul. Cuma tak sanggup tengok. Tak sanggup tengok. Kita sepasi ada tak? Kalau pun ada adik kan, macam mana kalau tu berlaku tempat kita? Macam mana kena berlaku? Sebab kita cakap soal perubahan ini dia berlaku dengan pantas kan? Betul. Itulah lontaran awal saya. Betul, sebab saya pun boleh setuju Cikgu Jinggo, sebab kadang-kadang ada setengah daripada rakyat kita tak mampu sebenarnya untuk kongsikan di social media mereka, bukan sebab mereka tidak support solidariti bersama Palestin. Cuma mereka rasa yang itu adalah terlalu kejam untuk mereka. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka dengan apa pilihan mereka. Betul tak Cikgu Jinggo? Sebab kita bila sebut soal media sosial, influencer sebagai kita buat media tu ada objektif. Betul. Kadang-kadang ada orang anggap bila aku letak macam ni nanti apa kata pandangan orang begini kan. Jadi dia mengambil sikap bahawa okay, aku dengan cara aku. Cukup berdoa. Mungkin di surau orang tak nampak, di rumah orang tak nampak, tapi di bagi public kita boleh anggap bahawa kamu tak publish kat wall tak semestinya kamu tak support. Betul. Macam Miss Al cakap Rabu lepas, dia tentang ruang diri sendiri di mana anda ingin menonjolkan. Tak kisah pun apa pun pendapat anda, anda berhak untuk simpan sendiri. Macam tu. Okey, Cikgu Jinggo, saya nak tanya juga apa sebenarnya impak jangka masa panjang terhadap masyarakat, ibu bapa dan juga anak-anak kita yang kalau memang tak nak ambil tahu tentang isu-isu semasa macam ni. Ada sebilangan. Sebab mungkin ada di setengah-setengah, kita boleh cakap di setengah-setengah bandar ataupun sebagainya, anak-anak yang baru darjah 1, darjah 2 tak nak tengok berita. Tak nak tengok, tak payah tengok, bosan. Jadi macam mana tu, Cikgu Jinggo? Tengok berita? Masih di telefon lah. Tapi tengok. Buka. Sebab kita bentuk information itu dia bergantung balik pada persekitaran dia. Macam orang dia tengok pasal perang, dia ada kaitan dengan persekitaran dia. Macam saya pun saya tengok, dia ada kaitan dengan persekitaran dia kan. Jadi ada orang memilih-milih kan. Jadi pada saya information dunia ni sebab tu dikatakan think globally, acting locally. Apa dia? Think globally. Global maksudnya kita kena tahu apa yang berlaku luar. Dan dia acting lokal lah. Kita cakap bertindak atas dasar kita kan. Tapi benda tu kita kena sebab kita cakap macam ni sebab kita berangkaian. Dunia ni mudah aja. Burung tak terbang tinggal selesa. Kamu nak hebat kita kena berkumpulan. Kumpulan kita mungkin di luar sempadan kita. Sebab dia berkait-kait kan. Jadi pada waktu ini kita kena cukup perlu sedarkan information kena ditebar-tebarkan lah. Information banyak. Betul. Di mana agak-agak information? Satu, TV, the billboard. Betul. Sekarang kita nampak ada billboard, berbagai billboard kan. Billboard sekarang banyak pasal apa? Produk. Yes, betul Cikgu Jinggo. Betul, produk. Dekat TV, radio, program-program begini. Benda-benda jenis sebab lepas tu tanggungjawab parent insertkan information. Di awareness dah nampak tu dia information. Jadi kalau tidak ada kesedaran, kita risau generasi akan datang. Sebab hari ini saya bagi tahu pada adik-adik dan anak-anak lah. Orang muda ni kan. Generasi hari ini BLAST. Apa tu? Blush. Blush tu maksud apa? Dia akan meletup. Okey, dia akan meletup. B boring. Boring. Dia menjadi generasi yang amat boring. Betul. Alone, sunyi. Kesunyian. A agresif. S stress dan T tared. Ke BLAST ni dia signal dia ke game. Dia main game, lama main game, dia buat tak tahu. Ya, betul Cikgu. Sebab dia buat tahu dan kita menganggap bahawa blush ini akan terus melekat. Jadi hari ini nak tak nak, mau tak mau, parent kena bawa, kena ambil tahu. Macam saya pun, saya beli muffler ni tak kat rumah.
Anak saya nampak. Itu very simple. Very simple. Anak Dia nampak. akan bertanya, Dia akan kenapa? tanya. Apa? Di mana Betul. Palestin tu? Macam sejarah Palestin. Kita dah buka sejarah dah. Betul. Kita buka sejarah lama kan. Anak nak tahu. Jadi informasi tu boleh sampaikan dalam pelbagai bentuk. Berbagai-bagai bentuk. Betul. Berbagai-bagai bentuk. Okey, dan saya juga orang kata ambil risau jugalah kepada mereka yang duduk di luar bandar. Dan perbezaan luar bandar dan bandar tu lain. Kalau di bandar, KP-KP kesedaran banyak diadakan. Kalau dekat sana tak sampai. Jadi macam mana untuk kita nak meningkatkan kesedaran secara menyeluruh untuk mengenai isu ni. Tapi kita nak Cikgu Jinggo jawab kejap lagi. Sebab kita nak berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa Inspirasi Wanita. Masa ini Wanita Luar Biasa. Okey, habis mengenai topik Palestin. Betul. Kita bawa ke segmen ketiga. Segmen ke okey. Kita bawakan terus. Silakan, Kita bersama dengan Furkan Fawaz bagi promosikan lagu terbarunya Sunnah. Dia ni terkenal dengan lagu Wanita Terbaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, inilah penyanyi wanita terbaik tu. Dialah tu. Yang million-million kat YouTube tu. Yang viral tu dia. Oh, yang viral tu. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih datang. Sihat, Alhamdulillah. Fawaz tanya makin sihat rasa. Alamak. Okey, baiklah sedikit info tentang Fawaz. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Boleh. Baiklah, menghafaz Mana 30 juzuk Al-Quran sejak berusia 13 tahun. Wow. Fawaz sering menggunakan kelebihannya untuk mengajar seni taranum menerusi hantaran video taranum yang dimuat naik di sosial media. Dan Fawaz lebih dikenali sebagai anggota salah satu kumpulan nasyid Zain. Tapi kini dia tampil solo dan antara lagu-lagu terhangatnya adalah Nusaibah, Hey Anta, Wanita Terbaik dan single terbarunya yang baru saja keluar berjudul Sunnah. Dan juga Fawaz juga terkenal dengan konten-konten menyambut ayat Al-Quran di TikTok. Tontonan lebih 20 juta ni. 20 juta. Masya Allah. Okey, di awal ni mungkin boleh kongsikan sikit tentang permulaan karier Furkan dalam bidang ni. Okey, saya bermula pada 2019. Kita dah lama lah. Kita start buat video suka-suka kan. Kita post kat Instagram masa tu zaman IG lagi lah. Start buat konten dulu. Buat konten dulu. Buat konten dulu. Okay. Buat konten macam apa awak cakap tadi, teranum apa semua kan. Sebagainya. Tapi kita gabungkan teranum tu dengan nyanyian. Macam mana dalam taranum Quran ni, sebenarnya dalam lagu-lagu kita ni ada kaitkan dengan taranum Quran. Wow. Contoh macam lagu Kau Cinta Pertamaku. Dia ambil dalam lagu Jiarkah dalam Quran. Contoh macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu yang saya ketengahkan bahawa kalau kita baca Quran pun hiburan dia sama juga sebenarnya. Tinggal tak belajar je lagi. Itu yang saya ketengahkan. Dan kemudian saya cuba pula buat cover kan. Alhamdulillah ada cover yang dapat sambutan dan ada ramai peminat meminta untuk adakan single. Wow. Okey, dia lafazkan Alhamdulillah pun saya dah cair Liza. Derina. Okay. Allahu Akbar. Okey, macam kita ada buat kajian sikit lah kan tentang dekat social media konten-konten mencecah 20 juta tontonan dengan Kowi dan sebagainya kan. Tapi saya nak tahu juga pada permulaan tu apa perasaan macam mana datangnya keberanian untuk mula benda-benda macam tu? Sebab kita tahu saya bukan nak skeptikal ke apa, tapi kita tahu isu-isu ini agak sensitif juga. Kadang-kadang approach orang tak nak sambung, kadang-kadang sebagainya. Jadi mana datangnya keberanian tu untuk buat konten macam tu? Okey, kita basically kita punya niat lah. Asalnya bila kita dapat macam saya cakap, saya cuba buat video macam orang lain buat konten. Kita tak tahu macam mana Tuhan nak bagi rezeki video tu naik. Jadi kita menganggap itu amanah. Kita kena sentiasa memberi motivasi untuk orang untuk dekat dengan agama, dengan Quran terutamanya. Macam saya kan belajar bidang Quran. So itu yang saya cuba ketengahkan.
Jadi kita sentiasa mencari idea-idea yang fresh lah. Macam mana kita nak bagi orang tengok video kita kan. Dalam masa yang sama, orang yang tengok tu sebenarnya diorang dah hafal dah ayat-ayat yang kita buat dalam video tu kan. Dia tercetus balik ayat-ayat tu kat diorang. Jadi macam mana saya tercetus idea yang paling yang kata 20 juta tadi tu adalah video Alif Bata. Kita buat macam abjad. Contoh macam Alif. Permulaan Alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ta. Ya, betul. Bila ya, macam tu. Kan senang kan? Senang, jom kita main lagi. Kita main. Boleh. Okey, sebelum nyanyi kita main dulu sikit. Boleh? Dia berbalik kepada Cikgu Jinggu, kata-kata tadi informasi ni boleh disampaikan macam-macam jadi sebenarnya. Betul. Sebenarnya awak pun dapat tangkap kan. Maknanya benda tu ada dalam hafalan kita sebenarnya, cuma tak ada orang nak keluar. Tak ada orang nak keluarkan. Tambahan lagi kita boleh dapat pahala masing-masing dapat betul. Fardu kifayah dan sebagainya. Dalam masa kita berhibur tu kan. Ya, betul. Okey, kita berbalik dengan lagu. Berbalik dengan lagu Fawaz yang terbaru Sunnah. Dengan promosikan dalam Hawa hari ini. Ini merupakan hasil kolaborasi Fawaz dan juga Syukri Arab. Kita ada Omar K, kita ada Firdaus Rahmat. Mungkin boleh kongsikan sikit di sebalik lagu Sunnah ini. Okey, lagu Sunnah ni dia tercetus bila mana satu lagu Mahizin yang popular, Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Kan? Jadi kita pelik macam mana lagu ni fully Arab tapi boleh dunia. Dia main dunia. Betul. Dia tak main Malaysia je kan. Dia main Indonesia, Brunei, Dubai, Mesir kan. Jadi saya pun berbincang dengan Firdaus Rahmat, kawan saya dan Abang Omar K, kita nak buat lagu macam ni, macam mana? Tapi diorang nak buat lagi heavy. Jadi maka tercetuslah lagu Sunnah. Dan kita nak cantikkan lagi bahasa Arab dia. Maksudnya tak nampak macam Arab lekeh kan. Kita panggil Syukri Arab tu. Kalau korang kenal lah, dia pun content creator kat TikTok juga. Yang penting mesej yang disampaikan itu sampai kepada pendengar. Basically mesej dia pasal seorang hamba yang dia hidup kat dunia ni, tapi dia hilang fungsi kehidupan. Dia tak faham kenapa aku hidup. Jadi Tuhan tak letak kita kat dunia ni saja-saja je. Dia saja-saja. Betul. Dia hantar Nabi. Ni idola, kau ikut je lah dia. Jadi itu yang kita buat lagu Sunnah ni. Sebab lagu-lagu macam ni jarang diketengahkan sebenarnya. Betul. Jadi inilah satu cara untuk kita rapat dengan anak-anak muda. Betul. Kadang-kadang saya tengok TikTok, konten TikTok awak bukan approach orang muda saja. Orang tua yang datang tu, dia jadi macam boleh buat lah. Jadi sendiri tu ingat. Jadi itu yang sebenarnya kita cuba tonjolkan dalam masyarakat. Sekarang penerimaan anak muda pun semakin lama semakin bagus tentang. Betul. Kalau kita perasan kat TikTok dulu orang cakap perempuan joget lah, seksi lah. Sekarang kan dah makin banyak ilmu sebenarnya kan. Kadang-kadang kita terlalu skeptikal. Betul. Tapi orang tu tahu je sebenarnya ada agama di sebalik tu. Itu yang penting sebab sebenarnya. dia yang tak cari. Betul. Tukar stigma orang tu. Betul. Okey, saya nak bertanya pasal MV pula. Kita tengok MV sangat santai, sangat tenang lah. Jadi macam mana persiapan? Berapa lama tempoh masa yang diambil buat music video tu? Yang mana? Lagu Sunnah? Yes, Sunnah. lagu Sunnah. Lagu Sunnah kita tak buat MV lagi. Belum lagi. Yang baru, video yang lirik teaser. Video baru. Oh, yang teaser tu? Saya tengok dekat IG. Itu lirik. Oh, tu lirik video. Belum MV original. Video naik tangga. Lirik dia dah naik tangga. Naik tangga dia. Itu baru lirik video. MV belum lagi. Ada perancangan ke? InsyaAllah ada perancangan, tapi kita tengok macam mana dia punya lonjakan dulu. Permintaan tu. Ya, kita nak tanya banyak lagi tentang tempoh, macam mana dia buat lagu, berapa lama tempoh nak lirik tulis dan sebagainya. Tapi kita nak tanyalah Fawaz, pernah dengar tak tentang kebaikan pegaga?
Pernah makan pegaga? Tak pernah. Tak pernah. Alamak. Tak tahu rupa pegaga ke? tahu. Tak tahu. Tak Okey, apa, kejap kita nak lagi bagi kita tahu. tengok VT ni. Tapi kita nak beritahu kepada Fawaz dan juga penonton tentang khasiat pegaga. Pegaga dikatakan mampu merawat kerosakan kulit dan meningkatkan peredaran darah. Selain itu, sifat antibakteria, anti kuman dan anti radang yang ada pada pegaga dapat dilihat untuk mempercepatkan pemulihan luka. Ya, oleh Jadi, kerana Fawaz, itu, jom kita tengok kita sama-sama. sediakan dalam segmen Info Info Sehat. Sehat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com. Masih lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa dan kita bersama dengan Furqan Fawaz untuk promosikan lagunya Sunnah. Tapi dia viral dengan lagu Wanita Terbaik. Okey, nyanyi sikit. Kerana kaulah wanita terbaik, kerana kaulah wanita terhebat, kerana kau yang melengkapi aku, kerana kau yang meyakiniku. Sempat screenshot tak penonton-penonton? Sempat screenshot. Alamak, saya tengah bawa sini tiba-tiba kamera pula Sempat pen screen. kita. Jadi itu adalah lagu yang telah viral juga dan kita tahu lagu ni pun orang mengambilnya secara positif dan sebagainya. Tapi Furqan saya dah tukar. Tadi panggil Fawaz, panggil Furqan. Tapi Derina ni tapi tak apa. Okey, Furqan. Kita stick pada Furqan lah. Saya nak tanya juga, apa pandangan Furqan tentang menyebarkan dakwah Islam menggunakan lagu-lagu sebegini? Pandangan saya seperti dalam Quran Allah ada sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajaklah orang manusia kepada Tuhan kamu, kepada jalan Tuhan kamu dengan cara berhikmah. Maknanya kita tak boleh terlalu macam kau kena solat. Kau kena tutup aurat, kau kena tak boleh. Kita kena ajak dengan cara berhikmah, lembut. Tuhan yang sebut tu. Jadi saya menganggap dengan kita menggunakan lagu adalah platform yang paling bagus lah sebab lagu ni kalau kita ingat itu yang buatkan kita ingat nama Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh kan. Jadi lagu dia main peranan besar lah untuk kita sebenarnya. Macam zikir pun kecil-kecil mak kita doakan kita la ilaha illallah. Jadi kalau kita tak melagukan dia susah nak hafal. Betul. Sebab secara psikologinya pun penonton, kita akan lebih faham atau lebih ingat melalui lagu. Sebab tu lagu Twinkle Twinkle Little Star sampai sekarang kita ingat. A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita tukar irama tu, kita dah jadi pelik. Betul. Jangan tukar-tukar. Adik stick pada tu saja. Itu yang Furqan cuba untuk sampaikan dakwah melalui lagu. Dan saya rasa ini adalah satu inisiatif baik untuk anak-anak muda. Sebab kita dan zaman sekarang teknologi airport pakai sumbat ke sana ke sini memang lagu sahaja. Sebab itulah anda kena stream semua lagu Furqan di mana-mana platform. Okey, kita nak tanya. Kita nak tanyalah harapan Fawaz untuk lagu Sunnah ni kepada peminat-peminat. Harapan saya macam kita letakkan dalam chorus dia, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika. Saya nak anak-anak kecil yang dapat melodi itu sebenarnya. Sebab bila diorang nyanyi kat rumah, mak ayah akan hafal lah. Betul. Itu target saya sebenarnya. Macam kalau zaman kita dulu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tapi mungkin kalau nak masuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ngam dengan beat dan sebagainya. Kita buat beat baru. Jadi dia lebih in trend lah orang kata. Lebih in trend sebenarnya. Saya suka. Okey. Kita nak boleh tak bagi satu
orang kata last words zikir kepada mereka yang boleh amalkan pada sehari-hari mereka? Zikir yang paling terbaik adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam Quran disebut innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikat sendiri berselawat kepada Nabi. Betul. Jadi kita pun sama-sama, ini hari Jumaat ni. Betul. Kita sama-sama selawat insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terakhir. Apakah harapan untuk lagu Sunnah yang dikeluarkan pada kali ini? Okey, harapan saya semoga dia dapat menular dan viral seperti wanita terbaik lah. Sebenarnya. Tapi kita tak tahu bila Tuhan nak bagi. Kita buat je. Betul. Nak stream di mana-mana platform dah ada sekarang? Ada dekat Apple Music, ada dekat Joox, ada dekat Spotify, YouTube paling penting. Boleh stream sekarang. Saya lah orang yang keempat tu. Yang stream lagu awak tu. Baiklah, seperti biasa kalau kita dah berdiri, kita akan tinggalkan anda dalam segmen Menuju Suara. Jadi kita nak ucapkan terima kasih dulu kepada Furqan Fawaz yang sudi datang bawakan lagu sebegini. Semoga keberkatan tu datang kepada kita di hari Jumaat ini. InsyaAllah kita doakan semoga terus sukses untuk Fawaz. Semoga terus berjaya untuk terima kasih untuk awak berdua juga. Terima kasih banyak. Baiklah, kita nak dengar suara emas daripada Furqan Fawaz dengan lagunya Sunnah dalam segmen Menuju Suara. Baiklah, jadi tadi kita dah saksikan persembahan dari Furqan Fawaz lagunya Sunnah. Tapi di hujung segmen ni kita nak ingatkan kepada penonton yang pada tanggal 12 November ini, iaitu hari Ahad ini merupakan hari perayaan Deepavali. Eliza tahu tak apa antara persiapan mereka untuk menyambut Deepavali ni? Saya rasa muruku wajib. Wajib. Sari baru dan juga kolom. Ada macam-macam lagi sebenarnya, Liza. Macam-macam lagi. Kalau penonton juga nak tahu apa yang persiapan mereka akan lakukan sebelum menyambut Deepavali, kita tim Hawa ada meninjau sebersedikit suasana di Little India Brickfield Kuala Lumpur baru-baru ini. Dengan kemeriahan dekat sana, Liza, macam-macam sekarang pun dah ramai dah pergi keluar membeli belah dan sebagainya. Betul. Dan juga kami nak kongsikan anda dalam segmen Apa Kata Orang. Deepavali pagi-pagi bangun pukul 5, masak kari ayam dengan kambing, tose, idli, yang kuih-kuih jenis muruku semua ambil taruh. Anak-anak makan kan pagi-pagi, panggil dia orang bangun, taruh minyak. Kita India ada taruh minyak apalah, mandi dulu. Lepas itu pakai baju Deepavali, sembayang, family dulu sembayang. Lepas itu makan kari ayam, tose, happy-happy ya. Okey, sebelum Deepavali seperti semua ibu-ibu saya buat kuih dan shopping mesti ya. Kita siapa yang mak bapa dia pakai itu minyak, sabun, nanti kita mandi, kita sembayang, nanti kita pakai kita punya baju semua, kita taruh kuning sikit. Nanti kita minta kita punya bapa mak, dia kasih dia orang, dia punya pegang di punya kaki, kita sembahyang. Nanti dia kasih baju kita orang pakai. Nanti kita bolehlah enjoy jugalah. Kita masak itu ayam, itu kita macam-macam, kita keluarga semua orang datang, kita enjoy juga. Itu juga. Balik kampung, pergi rumah nenek. Tapi recently my nenek dah pass away. So this year kita buat benda lain, kita buat dekat KL. So we pergi rumah aunty saya. Lepas tu sekarang first time lah tengah beli barang. Sebab biasanya nenek I beli. So tahun ni first time I beli barang.
Wow, itu dia kemeriahan di Little India Brickfield. Macam-macam orang punya persiapan tu dah dekat Little India Brickfield tu dah jam dah Liza sekarang. Tapi itulah kemeriahan rasa perayaan. Sebab itu yang sebab kita jarang rasa jam. Jadi jam yang masa perayaan tu adalah satu jam yang trafik yang seronok sebenarnya. Betul, dan saya nak kongsi sikit saya punya pengalaman sebelum ni. Silakan. Saya ada jiran seorang yang berbangsa India dan seminggu sebelum raya dia minta saya bersama dia dekat rumah untuk buat kuih raya. Kuih raya. Oh, buat kuih apa? Kuih raya Melayu. Kuih Raya tart, Melayu. apple London dan sebagainya. Dan itu satu pengalaman yang tak boleh saya lupakan, Eliza. Dan juga dapat duit raya. Wah, Derina di Bali pun dapat duit raya juga. Dapat, Eliza. Jadi bolehlah bawa keluarga kita untuk kita bersama-sama sambut Deepawali di rumah rakan kita yang berbangsa India.